Saya kenal suami saya dah 5 tahun. 3 tahun tu saya berkawan dengan dia, dan sepanjang saya berkawan dengan dia, dia okey je, tak ada pun marah-marah. Malahan setiap kali keluar siap kasi bunga lagi. Tapi lepas sebab saya rasa dia adalah lelaki yang terbaik, saya pun bersetuju untuk kahwin dengan dia. Saya dan suami bertemu atas pilihan keluarga. Saya berkahwin pun atas kehendak ibu bapa saya. Dia seorang yang baik di kawasan kampung saya, sentiasa pergi ke masjid, menolong orang kampung dalam pelbagai aktiviti. Kiranya dia memang nampak sempurna lah untuk menjadi seorang suami. Lepas saya dah kahwin dengan dia, saya rasa dia masih lagi seperti biasa. Dia masih lagi seorang suami yang sentiasa menyokong saya dan sentiasa berada dengan saya. Tahun pertama perkahwinan saya, dia memang suami yang baik. Dia menjalankan tanggungjawab, dia beri nafkah, semuanya cukup. Setelah saya melahirkan anak pertama kami, pada usia anak saya 9 bulan, saya terbaca WhatsApp dia dengan seorang perempuan. Jadi saya dapat tahu yang dia berlaku curang kepada saya. Saya pun tak nak tuduh-tuduh, saya terus tunjuk bukti pada dia. Dan dia terus mengamuk dan dia terus pukul saya. Dan dia cakap jangan masuk campur hal dia. Sebab yelah, lelaki kan boleh kahwin 2, boleh kahwin 3, boleh kahwin 4. Tapi lama-kelamaan dia menunjukkan sikap panas baran dia. Sedangkan kerana benda yang kecil pun dia akan marah-marah dan pukul saya. Dan ada satu hari tu saya terpaksa balik kerja lambat sebab ada banyak kerja ke office. Saya dah bagi tahu dia yang saya akan balik kerja lambat. Tapi bila saya balik rumah, dia marah-marah, dia terus pukul saya. Agak sukar untuk kita terima apabila orang yang kita sayang akan memukul kita seperti tiada belas ihsan. Tapi inilah realiti yang masih berlaku bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh negara. Menurut WHO, terdapat lebih kurang 35% wanita yang mengalami penderaan fizikal maupun mental. Wanita lebih cenderung untuk mengalaminya mungkin disebabkan kurang taraf pendidikan dan mempunyai perasaan takut terhadap pasangan mereka. Malah di Malaysia, 9 daripada 100 isteri rumah pernah mengalami isu yang sama. Bukan mudah untuk mereka keluar dari hubungan yang sebegitu. Bertahun lamanya mereka memendam rasa, mereka didera, diseksa dan akhirnya sebahagian sahaja daripada mereka yang berani bersuara. Dan perkara ini berterusan sehingga saya mengandungkan anak kedua saya. Pada satu malam, dia balik lambat. Saya tunggulah sebab dah pukul 12 suami saya tak balik. Isteri mana yang tak risau? Saya tunggulah. So bila balik saya tanya baik-baik, kenapa awak balik lambat? Tapi dia dah start marah-marah. Dan akhirnya dia sendiri tersasul, dia cakap dia keluar dengan perempuan lain. Dan saya mulalah marah pada dia. Saya kata saya tengah mengandung anak awak boleh keluar dengan perempuan lain. Dan di situlah jadi titik hitam dalam hidup saya. Dia mengamuk betul-betul. Kali ni memang dia mengamuk terus. Tapi lama-kelamaan sikap dia semakin berubah. Dia menjadi seorang yang sangat panas baran. Ada satu hari tu saya terpaksa balik kerja lambat sebab ada banyak kerja nak settlekan dekat office. Tapi masa tu saya dah WhatsApp dia. Tapi bila saya balik, dia terus marah-marah dan dia pukul saya. Saya tahu saya salah sebab saya telah pukul suami saya dera suami saya. Saya rasa sangat menyesal sebab saya pun tak tahu kenapa saya pukul suami saya. Padahal suami saya tak salah, saya yang salah. Saya tak tahulah time tu saya rasa saya tak sedar apa yang saya buat. Walaupun saya mengandungkan anak dia, dia tetap pukul saya tanpa belas kasihan. Dan yang paling saya terkilan, dia sepak terajang saya dan dia pijak perut saya hingga saya keguguran. So bila dah jadi macam tu, saya dengar kata doktor suruh saya buat laporan polis. Saya terus buat laporan polis. Dan bila saya buat laporan polis, saya tak tahu macam mana kes tu boleh viral sampai mak bapak saya semua tahu. So mak bapak saya ajak saya berkumpul dekat rumah diorang dan bincangkan hal ni. Hari tu hari-hari saya kena pukul. Walaupun saya buat silap yang kecil, saya tetap akan dipukul sekuat hati. Dan sehinggalah satu hari saya disahkan mengandung. Saya tahu saya mengandung pun sebab saya pergi cek sendiri. Dan
setelah suami saya pulang dari kerja, saya berkongsi kegembiraan itu dengan suami saya. Dan pada masa tu dia janji nak berubah. Dia janji yang dia takkan lagi marah-marah saya dan pukul-pukul saya sebab saya akan melahirkan sudut untuk dia. Saya sedih sebab saya susah nak jumpa anak-anak saya. Saya sangat rindu anak-anak saya. Saya tak tahu nak cakap macam mana saya nak jumpa anak-anak saya. Suami saya tak benarkan saya jumpa anak-anak saya. Saya dah minta maaf, saya dah cuba banyak kali call mereka tapi mereka tak angkat. Anak-anak saya sekarang pun saya tak tahu keadaannya macam mana, sihat ke tak. Saya sangat menyesal apa yang saya buat. So bila saya berkumpul dekat rumah ibu bapa saya, diorang minta saya ceritakan hal sebenar sebab jiran-jiran semua dah tahu. Dan saya bagi tahulah apa yang selama ni suami saya buat pada saya. Tapi disebabkan suami saya tu dikenali dengan orang masjid, dia selalu pergi masjid, dia sangat baik, dia memang sangat baik. Saya mengaku dia memang sangat baik dengan jiran-jiran. So ibu bapa saya sendiri tak percaya dengan saya. Diorang cakap saya buat-buat cerita je. Sebab diorang tahu daripada awal saya tak nak pun kahwin dengan suami saya. Tapi lepas saya kahwin dengan suami saya dah terima dia. Tapi tengoklah apa dia buat pada saya. Tapi itulah ibu bapa sendiri pun tak percaya. Sepanjang saya mengandung 9 bulan tu, walaupun dia dah janji nak berubah, tapi sebenarnya dia tak berubah pun. Dia masih lagi pukul-pukul saya. Dan saya redha saja, saya anggap itu dah memang jalan hidup saya. Tapi sehinggalah satu hari selepas saya dah bersalinkan anak kami dan waktu tu saya dalam pantang lagi. Suami balik rumah dan dia cakap dia nak pinjam duit, dia nak pakai duit. So masa tu saya cakap dah saya tak ada duit sebab duit saya semua saya dah guna untuk perbelanjaan anak saya. Sebab saya masuk hospital semua, saya beli barang-barang baby. Dan bila saya tak kasih duit dekat suami, suami marah-marah dan dia pukul-pukul saya. Dan dia telah mengugut untuk membunuh saya. Saya di penjara, saya sangat banyak belajar macam-macam di sana. Contohnya, saya dapat mengenal apa itu hidup. Saya jumpa kawan-kawan saya kat sana dengan ada macam-macam pelbagai masalah kat sana. Saya sedih melihat mereka. Saya pun sedih tengok diri saya sekarang. Saya tak tahu nak cakap apa, tapi saya rasa bersyukur saya dapat jumpa mereka sebab kami semua berkongsi ilmu, berkongsi ni. Polis-polis sana pun sangat-sangat bagus. Saya pun dapat jumpa kaunselor dekat sana. Kaunselor pun dapat memberi nasihatkan kepada saya. Saya sangat bersyukur dapat jumpa. Balik je dari rumah ibu bapa saya pun sampai kat rumah. Suami saya terus tergelak dan dia gembira sebab ibu bapa saya tak percaya dengan saya. Dia cakap dengan saya, kalau ibu bapa saya pun tak percaya cakap saya, apatah lagi orang luar. Dan di situlah saya tahu saya ni bukan sekadar kena dera secara fizikal tapi mental. Jadi sejak daripada tu saya tak berani suarakan bila saya kena dera. Saya punya kandungan ketiga pun saya keguguran sebab dia. Saya memang cukup bersabar, saya berdoa agar dia berubah. Tapi itulah, dia tak berubah pun. Sebabkan saya fikir keselamatan saya dan juga anak saya yang baru lahir tu, saya pun terpaksalah kasih semua duit simpanan yang saya ada dekat dia. Sebab saya tak nak dia apa-apakan saya dan juga anak saya. Kalau saya tak ada, siapa nak jaga anak saya nanti? So perkara ni berterusan selama 10 tahun. 2 kali saya keguguran, saya dipukul tanpa belas kasihan. Itu belum lagi yang dia curang sana, curang sini. Kalau dengan orang yang sama tu boleh terima. Tapi dengan orang lain-lain, isteri mana yang tahan bila jadi macam tu? Jadi saya pun buat keputusan, kalau bukan diri saya, siapa lagi nak support diri saya? Jadi saya memfailkan fasah lah dekat mahkamah sebab saya rasa saya deserve better. Saya tahu saya boleh teruskan kehidupan saya tanpa dia. Kalau hidup dengan dia pun tersiksa, buat apa? Lepas kejadian
saya pun mengambil keputusan untuk menceritakan kisah ini kepada kedua ibu bapa saya. Dan saya telah memilih untuk bercerai dengan dia sebab saya fikirkan keselamatan anak saya dan juga diri saya. Lebih baik saya bercerai daripada saya terus tersiksa. Saya di penjara, saya berjumpa dengan kaunselor dan diorang guide saya daripada situ. Saya baru tahu yang saya sebenarnya ada penyakit bipolar daripada doktor psikologi. Ketika itu saya terkejut saya ada penyakit bipolar. Saya pun tidak tahu yang saya boleh dapat penyakit tu. Tetapi sejak saya tahu saya dapat bipolar itu, doktor psikologi menolong saya untuk memulihkan penyakit saya. Nasihat saya kepada wanita di luar sana, jangan takut untuk membuat laporan jika anda didera. Siapa lagi yang akan mempertahankan hak wanita kalau bukan diri kita sendiri? Sesetengah wanita takut untuk keluar daripada perkahwinannya atas alasan mereka mempunyai anak dengan si suami. Tapi siapa lagi nak mempertahankan anak-anak kita? Kalau kita pun kena dera, mungkin anak kita pun akan kena dera. Jadi, keluarlah dari perkahwinan anda jika anda rasa anda tersiksa duduk di dalam perkahwinan sebegitu. Jadi, itulah daripada saya. Semoga kita sentiasa disayangi oleh suami kita sendiri. Nasihat saya kepada semua wanita di luar sana, kalau kita kena dera atau kena pukul dengan suami kita, jangan pernah rasa takut untuk menceritakan perkara yang sebenar kepada kedua ibu bapa dan pihak tertentu. Dan kita sebagai perempuan, kita mestilah sentiasa mempertahankan hak wanita kita. Okay guys, daripada pengalaman tadi sebelum masa tu, saya nak cakap tak semua orang keluarga dia bahagia, suami isteri dia sentiasa bahagia. Ada masalah lain-lain, ada kadang-kadang suami yang pukul isteri ni, ada juga yang isteri pukul suami. So kita sebagai manusia, kita kena ingat tak semua benda perfect, sempurna. So saya harap yang baru nak kahwin tu ke atau yang dah lama kahwin ke, jagalah hubungan suami isteri dengan baik-baik. Tak apa, kalau kahwin muda tak salah, cuma kita sebagai manusia kita kena kawal diri daripada sifat bengis ni, pemarah ke apa ke. Jangan sesekali pukul. Ada niat untuk pukul, istighfar sebelum membuat sesuatu. Ingat Allah, solat. Kalau rasa benda tu tak sedap dalam diri, solatlah. Itu sahaja saya nak cakap. Jika anda merupakan mangsa keganasan rumah tangga, terdapat 4 cara yang anda boleh dapatkan bantuan. Yang pertama, anda boleh menghubungi hotline di talian yang tertera di bawah. Yang kedua, anda boleh pergi ke OSCC atau lebih dikenali sebagai One Stop Crisis Center yang terdapat di hampir ke semua hospital kerajaan di seluruh Malaysia. Dan yang ketiga, anda juga boleh mendapatkan EPO ataupun Emergency Protection Order yang boleh didapatkan di semua Jabatan Kebajikan Masyarakat yang terdapat di Malaysia. Ianya merupakan satu arahan yang dikeluarkan oleh pegawai daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk memastikan mangsa tidak akan dicederakan lagi oleh pemangsa. Yang terakhir, yang keempat, anda juga boleh mendapatkan IPO atau lebih dikenali sebagai Interim Protection Order. Ianya merupakan surat arahan mahkamah yang boleh didapatkan di Balai Polis Penghampiran. Jika anda mengalami kesusahan, sila dapatkan bantuan. Anda tidak keseorangan.